Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ini kita bincang satu hadis mingguan ya. Tajuk Aidilfitri. Ini dah lama dah kita kerap mengulang lah, insyaAllah. Setiap kali bertemu, setiap tahun kita akan bertemu dengan satu perayaan yang disebut Aidilfitri. Dan antara perkara yang dibuat Nabi SAW ketika hari ini, dalam hadis kita tengok pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Aidin. Kita baca hari ini, kata Ibnu Abbas, kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Aidin fa shalla rak'atain lam yusalli qablu wala ba'd. Thumma atan nisa fa amarahunna bis sadaqah faja'alatil mar'atu tasaddaqu bi khursiha wa sikhabiha. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Nabi SAW keluar pada pagi Aid, hari raya yang disebut Aidilfitri ya. Dan juga ataupun hari Aidul Adha, dua perayaan kita. Antara kedua hari raya tu. Fa shalla rak'atain, lalu solat 2 rakaat. Lam yusalli qablu wala ba'd, tidak dia solat sebelum dan selepas. Maknanya ini solat raya lah. Jadi tak ada solat sunat sebelum raya atau selepas raya, qabliyah, ba'diyah, nak kias-kias ke, tak ada. Solat raya kita datang, kecuali kalau pergi masjid, tahiyatul masjid sajalah 2 rakaat tu. Bukan solat qabliyah atau ba'diyah dan sebagainya, solat sunat apa-apa sajalah. Jadi summa atan nisa, setelah selesai solat, Nabi datang kepada para wanita, kaum wanita, lalu memerintah mereka untuk sedekah sama dengan Bilal. Nabi, lalu mereka pun faja'alati mar'ah, lalu kaum wanita bersedekah dengan apa yang ada lah, rantai dan subang mereka. Baik, jadi ni hari ni kita nak tengok, kita lagi berapa hari, 29 ke 30. Jadi sebenarnya hal tu tak ada masalah pun. Itu benda biasa. Bukan kita kata ini dah ada agenda apa-apa ke. Sebenarnya kita tak boleh nak buat conclusion begitulah sebenarnya. Hakikatnya kalau Saudi raya dulu pun, dia lewat 5 jam kan daripada kita, kan? Jadi dia masih lagi dalam hari yang sama, kita masih lagi petang. Dia baru masih lagi, kalau kita berhari raya pun dia masih dalam hari pertama lagi. Tak ada beza sangat pun. Dan kita lihat hari raya ni timbang dari dua sudut. Satu dari segi falak kan, satu dari kalender yang sudah sedia ada. Dan apa pun undang-undang hari ni, kita ni kalau nak tentang raya ni, kita tak boleh buat keputusan sendiri. Kita ikut pemerintah. Jadi ikut pemerintah kata raya ni, inilah kita. Itu. Tak ada pertikaian ke apa-apalah. Okey. Dia ada 2 pemerintah yang berbeza, betul kan? Yang ada dekat mana? Kedah kan? Perak dengan Kedah kan? Border dia, orang sebelah dah raya ni belum ada berlaku. Tapi sekarang tak ada lah kot kan? Itu adalah begitu. Jadi apa-apa pun ikut pemerintah lah ketika tu. Okey. Jadi tokoh yang meriwayatkan ni Ibnu Abbas. Jadi hari ni saya ringkaskan terus kepada ulasan kalimah Aid, Aidilfitri ni, apa makna dia. Jadi dalam nota ni ringkas, tidak dijelaskan secara detail sangatlah tentang
apa itu makna aid tu. Okey. Dalam kita tengok dalam kamus yang ini kamus dari Al-Raghib Al-Asfahani, seorang ulama yang menulis satu kamus yang banyak tentang kalimah-kalimah makna dalam Quran. Dan kita lihat antara makna aid dari sudut bahasanya ada dua lah. Satu al-aud, ada waw dengan waw. Al-audu iaitu, dan al-adah. Apa makna dia? Iaitu ar-ruju' ila syai' ba'dal insirafi anhu, imma insirafan bizati au bil qawli wal azimah. Iaitu maksud dia kembali kepada sesuatu setelah sebelumnya ditinggalkan, sama ada kembali dalam bentuk perbuatan atau ucapan. Ini benda yang kita dulu dah lama tinggal, tu pada aid. Dah lama tinggal lalu kembali balik, buat balik benda tu. Itulah aid. Jadi kalau kita kata Aidul Fitri, fitri apa? Fitrah. Fitrah ni maknanya al-khuluq. Ciptaan kita, asal ciptaan kita. Jadi kita tengok kalau makna dia kalimah Aid, Aidul Fitr kan. Ini kalimah ni dua makna. Satu apa dia? Al-audu, iaitu maksud tu ar-ruju', kembali kepada satu perbuatan ataupun ucapan lah yang dulu mungkin kita tinggal dan kita kembali buat. Jadi sama ada juga baik atau buruk. Contoh dalam Quran, dalam ayat yang saya bawa tu 2275 tu, apa dia? Dia kembali kepada buat riba contohnya. Ni benda buruk. Sebab itulah kat sini dinisbahkan aid ni apa? Al-Fitr. Kan? Aid saja ramai orang juga kembali, ada orang kembali buat maksiat. Tapi Allah nak kita raya ni nanti selepas Ramadan kembali kepada apa? Asal usul ciptaan manusia, apa dia? Tauhid kepada Allah. Jadi sebab tu makna aid contohnya dalam ayat surah 2275 ni kalau kita tengok pada surah itu, contohlah ni sebagai contoh. Allah kata apa? 275. Oh, share screen. Sekejap. Allah kata dalam ayat yang bahagian sini. Ini cerita pasal riba. Allah dah haramkan riba yang dulu ramai yang mungkin ahli kitab buat sebab mereka halalkan dulu ketika. Lalu syariat Nabi SAW mengharamkan apa yang mereka lakukan. Lalu wa man 'ada, siapa yang apa ni kembali buat, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Ini ada di sini maknanya kembali buat satu benda yang dah ditinggalkan. Macam ni antaranya perbuatan apa? Riba. Okey. Kemudian yang kedua makna dia dari segi bahasanya iaitu makna al-adah. Al-adah yang kita kata adat. Jadi bahasa kita adah ni kita sebut adat. Adat kebiasaan. Adat ni apa dia? Iaitu al-ilaf. Li'ilafi Quraisy contoh ni. Benda yang dah biasa buat. Sebab apa? Dah terlalu dalam kebiasaan itu. Jadi maksud dia ismun li takrir al-fi'l wal infial hatta yasiru zalika sahlan ta'atiyah kat tab'i. Itu pengulangan terhadap sebuah perbuatan takrir, benda yang dilakukan sehingga ulang-ulang perbuatan tu menjadikan mudah untuk buat lagi. Sebab itulah sebelum nak masuk Aid ni Allah suruh kita buat apa? 30 hari puasa kan. Takwa. Nak bina takwa supaya biasa sebulan tu. Supaya keluar nanti apa? Benda yang dulu mungkin kita susah nak buat jadi mudah nak buat. Dulu nak bangun malam susah. Ramadan lalu memang semua boleh bangun malam. Mudah-mudahan tahun depan ni bekalan setahun ni mudah nak bangun. Nak puasa jarang, tak pernah orang puasa pun. Tiba-tiba Ramadan dia boleh puasa sebulan pula tu. Tujuannya apa? Nak ajar kita supaya biasakan benda tu. Itu tarbiyah Allah kepada hamba-hamba dia. Ini maksud ya? Ya, dia dah lama buat maksiat dah.
Lalu Allah nak hindarkan dia daripada benda tu. Sebulan ni Allah bagi dia, jangan buat maksiat. Kan? Dia bagi orang takwa. Tapi kalau bulan puasa pun dia buat juga, tak guna apa-apa. Sebab tu faedah, tak ada faedah puasa dia. Tujuannya Allah ni macam guru lah kan. Okey, satu hari tu dia buat apa? Prep kan. Dia buat satu hari khas supaya murid dia ada disiplin. Sebab longgar sangat contohnya. Dia buat tu tujuannya apa? Bukan nak ketat sampai bila-bila. Supaya dah terbiasa, lepas tu dia longgar balik, okey balik. Begitu kita juga. Kan? Kalau kambing tu liar sangat, kita mana letak mana? Kurung ke kandang ke kejap. Demikianlah. Ini makna Aid. Jadi diharapkan dengan Aid ni kita boleh kembali sesuatu mungkin dulu kita pernah buat benda baik tu. Kita tinggal lama dah. Dan Ramadan ni supaya kita kembali balik buatlah benda yang sepatutnya kita buat. Ataupun dah mudah untuk kita ulang benda-benda kebaikan yang kita banyak buat Ramadan. Itu diharapkan. Sebab itulah dari segi bahasa inilah makna Aid. Dan Al-Fitri ni apa dia? Ini dalam surah. Oh, sekejap. Dalil ni saya tak buka kan. Cuba tengok surah 6 ayat 28. Pengulangan 6:28. Okey. Bal badalahum ma kanu yufuna min qabl. Ni contoh. Jadi kalau mereka ni, ayat ni cerita tentang orang-orang kafir yang di akhirat dulu, yang mereka minta nak keluar ke dunia. Kan? Menyesal dulu. Lalu mereka nak konon-kononnya nak cakap apa? Kalau kami keluar, kami nak beriman. Lalu Allah dah tahu dah, kalau walau ruddu la'adu. Apa ni? Kalau mereka kembali pun ke dunia, mereka akan buat apa? Akan ulang balik sebab dah jadi tabiat. Dah jadi tabiat buruk mereka akan buat juga benda yang sama. Kita tak nak ni. Kita tak nak tabiat buruk kita yang dulu tu buat. Sebab tu Allah ubah kita tabiat kita jadi baik bila? 30 hari ni. Mudah-mudahan semua masuk 30 hari bertabiat baik. Tapi kalau dia tabiat dia buruk, maknanya dia memang ahli neraka lah jawabnya. Sebab tu Nabi kata ada orang puasa tak ada faedah sikit pun. Allah pun tak harap pun dia puasa pun. Sebab dia tak nak ubah, dia tak nak ambil manfaat bulan Ramadan ni. Jahat sungguh maknanya. Dan sangat jahil. Tak kerti bahasa betul lah maknanya. Jadi sekurang-kurangnya itulah dia Ramadan ni untuk bulan kita, melatih kita takwa kepada siapa saja. Sejahat mana pun orang tu, mudah-mudahan dia masuk bulan Ramadan, dia keluar jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi Allah kata macam sifat orang yang ni. Mana? Kalau lah mereka kembali ke dunia pun serupa je. Pasti mereka akan buat benda yang sama. Maknanya gambaran dia apa? Kalau orang dalam Ramadan tu pun dia buat benda yang serupa je dia buat sebelum Ramadan. Jadi macam orang ni jugalah. Tak ada faedah. Sama aja. Sebab itu ini dua makna lah. Aid, mudah-mudahan kita tak kembali ulang kepada benda yang buruk, kita buat benda yang baik dan kita mudah untuk lakukan perkara yang kita dah, kebaikan yang kita buat pada bulan yang Allah tarbiyah kita pada bulan Ramadan ni lah. Ni dua makna Al-Aid. Sebab tu Allah harapkan dua-dua ni kita kembali ke mana? Kembali kepada fitrah. Dan ulang balik ni mudah untuk buat apa yang sepatutnya menjadi fitrah manusia. Jadi fitrah ni dalam surah 30 ayat 30. Fitrah kita 30 ayat 30. Tengok Allah kata dalam ayat ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dibaca ayat surah 30 ayat 30 surah Rum. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Zalika ad-dinul qayyim. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
Jadi maka fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka tegakkanlah wajahmu, iaitu apa? Niat, tujuan hidup kita. Betulkan niat kita, tujuan hidup kita semuanya semata-mata apa? Untuk mencari redha Allah. Untuk lid-dini hanifa, untuk agama ini yang lurus semata-mata kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Fitratullah, inilah fitrah, iaitu Allah dah cipta. Ketetapan daripada Allah ataupun ciptaan Allah kepada setiap makhluk dia. Allazi fataran nasa 'alaiha, yang dia menciptakan manusia ke atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada sebarang perubahan kepada ciptaan Allah, iaitu maksudnya apa? Kepada manusia ni yang mengakui adanya Tuhan. Itu semua hakikatnya semua berdiri atas fitrah tersebut. Fitrah yang mana mereka diciptakan. Mereka ada pencipta diri mereka. Itu semua fitrah. Tak kira dia mengaku etis ke, tak ada Tuhan ke, tapi hakikat fitrah dia sebenarnya demikian. Jadi zalika dinul qayyim, demikianlah agama yang lurus. Tetapi ramai manusia la ya'lamu, tidak mengetahui. Dalam hadis Nabi sebutkan setiap anak, kita tengok dalam hadis ni. Kullu mauludin. Kullu maulud sekejap. Baik, kita tengok dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap kelahiran manusia ni, tak kira dia bangsa apa pun, ibu apa dia, beragama apa pun, tapi anak yang lahir itu semuanya fitrah. Sebagaimana ayat ni. Jadi fitrah kepada agama yang suci, iaitu mengakui adanya pencipta dia. Dia tak akan sembah selain daripada pencipta dia. Itu hakikat sebenarnya. Hati manusia dicipta begitu. Keyakinan manusia asalnya begitu. Fa'abawahu, lalu kedua ibu bapanya sebenarnya yang yuhawwidani, mencorakkan dia jadi fahaman Yahudi. Wa yunassirani, mencorakkan jadi fahaman Nasrani. Ataupun dalam hadis yang lainnya ni, wa yumajjisani, fahaman Majusi, menyembah selain daripada Allah. Jadi yang mencorakkannya adalah penjaga kepada anak tersebut. Hakikatnya manusia asalnya adalah sebagaimana yang Allah cipta kepada mereka, fitrah di atas hanifah, agama yang lurus. Baik, sebab itulah di sini maknanya Aidul Fitri, kita kembali dan membiasakan diri untuk buat apa? Untuk kembali kepada Allah, membuat menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya kembali. Mentaati perintah Allah dan melaksanakan segala, meninggalkan segala larangan Allah. Kembali kepada kitab Allah, Al-Quran. Itu maksud Aidil Fitri dari segi bahasanya. Baik, dari segi syariat dia, terdapat beberapa hadis lah yang Nabi sebutkan. Jadi al-aid dari situ makna syariat lah. Kita kata ma yu'awidu marrah ba'da ukhra. Wa khassa fi syariati bi yaumil fitri wa yaumin nah. Sesuatu yang biasa dilakukan dua kali. Dan hal ini dikhususkan penggunaannya dalam syariat Islam untuk mengertikan hari raya fitri dan hari raya kurban. Itu kita setiap tahun kita akan ulang dua kali. Aid ni ada dua kali untuk Islam. Apa dia? Aidul Fitri dan Aidil Adha ataupun Nahar, Yaumun Nahar ataupun Aidil Adha. Dalam hadis daripada Anas bin Malik katanya, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak share ni. Dah share. Al-Madinah walahum yaumani yal'abuna fihima fil jahiliyah. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, penduduk Madinah ketika itu memiliki dua hari raya yang khusus yang mereka gembira padanya di masa jahiliyah. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, Innallaha, kita baca sabda yang ini, Innallaha
qad abdalakum Qad abdalakum bihima bihima khairam minhuma khairan minhuma yaumal fitri yawmal fitri wa yauman nahri. yawmal Jadi Nabi sebut terus. Jadi dahulu masa jahiliah, zaman jahiliah, orang-orang Arab ni, Bani Nar ni, dia ada sambutan perayaan dia. Ada hari dia, gembira dia, macam-macam dia buatlah aktiviti dia masa tu. Kan? Lalu Nabi kata apa? Allah dah gantikan orang Islam, kita ni 2 hari raya sahaja, iaitu apa? Hari Fitri dengan hari Nahar. Maknanya selain itu sambutan perayaan Islam ke bukan? Bukanlah. Janganlah sambut. Konsert. Tak maksud Ustaz selain tu apa dia? Hari Ibu lah, Valentine ni. Valentine Day ke? Kalau macam tu macam Hari Ibu? Maulidul Rasul tu. Sebab tu lah tak adalah ikut kan. Tengok sampai jadi perayaan tak? Perayaan ni maksudnya bergembira. Berhibur masa tu, berlibur, rasa gembira dengan sesuatu sebelum tu lah. Jadi kalau ada sama sampai itu nama dia Aid, kan boleh kita tengok Aid ni macam tu lah. Maknanya kita tak anggap ada Aid selain daripada 2 hari ni lah. Lepas tu kena tengok. Ada dia punya sifir dia. Aid tu macam apa maksud perayaan tu. Kena buka kamus tengok perayaan apa maksud perayaan. Apa aktiviti ketika perayaan tu. Jadi kalau sama je, kan seolah-olah merayakan sesuatu lah. Majlis kahwin. Itu lain, tu majlis walimah. Nak bagi orang makan, jemputan ada tu, lain. Raya ni tiba-tiba kumpul. Contoh macam raya ni, buat apa? Keluar pergi masjid ramai-ramai, pakai baju lawa-lawa, semua wangi-wangi, mandi pagi tu. Ni banyak, kan? Kalau serupa macam tu juga, dah anggap Aid tu. Dah anggap itu satu perayaan. Jadi 2 hari bagi raya umat Islam iaitu hari raya disebut Fitri dan Nahar. Sebab itu dalam hari ini disebut, Nabi disebut dalam hadis dia, hari kegembiraan. Hari kegembiraan. Cuba tengok dalam surah 10 ayat 58. Dia baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bifadlillah, dengan kurniaan Allah, iaitu Quran. Pada bulan Ramadan Allah gunakan hidayah kepada hamba-hamba dia, dan ini sebagai bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Maka sebab itulah fabidzalika falyafrahu, maka demikian itu, kerana demikian itu maka hendaklah mereka ni, manusia ni, bergembira, bersyukur dengan anugerah Allah ni. Huwa khairum mimma yajma'un, kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Segala harta dunia yang manusia himpunkan itu tidaklah lebih baik daripada apa? Pemberian Allah ini, iaitu Al-Quran dan petunjuk ni, Rasul. Jadi inilah juga tujuan utama Aid itu, 2 hari raya itu adalah kerana apa? Kerana kurniaan Allah ni, Quran ni. Baik. Sebagaimana juga dalam Quran, dalam surah 5 114 menggambarkan ketika itu Nasrani, Nasrani jadi dapat satu perkara istimewa yang khas untuk mereka je, tak pernah ada pada manusia lain. Mereka dapat maidah, makanan dari langit, kan? Pemberian daripada Allah yang istimewa untuk mereka. Sebab ni permintaan mereka dikabulkan kepada Nabi
Isa tu. Musa. Nabi Isa. Musa. Nabi Musa mana wasalwa kan? Itu lain Itu tak minta Allah bagi. Kan? Lepas tu dia minta yang lain pula. Yang ni tak, ni dia minta ni orang yang beriman yang bersama dengan Nabi Isa ni. Ya, kita tengok kita baca ayat ni. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. وارزقنا وأنت خير الرازقين. Dikata Nabi Isa bin Maryam, ya Allah, wahai Tuhan kami, turunkanlah ke atas kami ma'idatan minas sama', hidangan dari langit, supaya ia jadi untuk kami apa? Aidan, apa dia? Hari bergembira, hari raya, hari makan, hari minum, untuk orang-orang yang apa? Sesudah dan tanda-tanda bagi daripada engkau, yang bersama dan yang datang sesudah kami, dan sebagai tanda-tanda kekuasaan daripada Allah. Dan rezekikanlah kami sesungguhnya, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi ini cerita tentang Nasrani dahulu. Jadi mereka dapat satu benda yang istimewa, pemberian daripada Allah, lalu buat apa? Jadi perayaan untuk mereka. Itulah sifat kita juga. Kerana pemberian istimewa itu Allah ni, iaitu apa? Hidayah daripada Allah. Maka setelah kita ditarbiah tadi, Ramadan ni, sebulan ni, maka kita dituntut untuk apa? Meraihkan dia pada hari disebut Aidul Fitri ni. Cuma yang ini kita boleh tak nak rayakan juga ni? Tak boleh lah. Kalau orang Nasrani ni boleh tak rayakan ni? Boleh tak? Pun tak boleh juga, dah mansuh habis dah. Dia kena ikut Nabi Muhammad dah sekarang. Syariat ni dah tak ada dah. Dia kena ikut nak raya. Kalau dia masuk Islam, dia kena raya macam apa yang Nabi sebut lah. Baik. Ini dua dan beberapa hadis daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan Aid ni diambil dari kata Al-Aud, kembali. Dan dikatakan demikian kerana terulang setiap tahun. Setiap tahun kita ulang dua perayaan ni. Al-Kirmani menukil dari Az-Zamakhsyari bahawa Aid adalah kebahagiaan yang berulang. Lalu ia menetapkan hal tersebut. Maka makna Aid adalah silap. Suatu hari yang disyariatkan untuk kita agungkan dia. Gembira, jangan sedih hari ni. Kena gembira. Dan hari ini juga diharamkan kita puasa. Nabi sebut daripada Ibnu Abbas, katanya, la tasumu fi hazihil ayyami, janganlah kamu puasa pada hari-hari ini, antaranya hari-hari tasyrik tu. Dan fa innama ayyamu aklin wa syurbin wa bi'an. Kerana apa? Sungguhnya hari ini hari makan dan minum. Jadi kita kena disunnahkan untuk bi'an apa maksudnya? Samalah, lebih kurang memenuhkan perut dah juga, makan minum sekali. Jadi kemudian daripada Aisyah, katanya ni dalam hadis yang panjang, ketika mana ni berhibur disunahkan jugalah, tapi bukanlah ada batasan dia. Hadis ni yang ketika mana Abu Bakar melihat ada jariah yang menyanyi lah, budak kecil je, bukan penyanyi pun, saja je buat persembahan sikit. Lalu Abu Bakar agak, ada kata apa, seruling syaitan kan, mizmarus syaitan. Lalu Nabi tegur, ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin aidan. Wahai Abu Bakar, setiap kaum ada perayaan masing-masing. Sifat perayaan ni apa? Ada hiburan yang ikut syariat lah.
Jadi wahaza aiduna, dan ini adalah perayaan kita. Maka tak apalah, raikanlah sekali. Jadi kita biarkan. Jangan apa? Raikanlah kan orang nak gembira tu. Jangan tahan dia. Baik, ini ya. Ya, tapi kita ada landasan dia. Sebab itulah dalam ni kita nak bincang tentang tajuk yang Ustaz dah susun ni lah. Jadi saya buat secara ringkas lah dia punya poin-poin dalam tu. Baik. Tengok kepada apa yang dihuraikan dalam hadis kita ni. Jadi Aidilfitr adalah hari raya kaum muslimin. Ia menyusul sesudah ibadat yang besar, iaitu ibadah puasa. Jadi pada hari itu di samping bertakbir dan bertahmid, kaum muslimin juga diberikan rukhsah untuk berhibur. Tetapi pada waktu yang singkat dan lagu-lagu yang elok senikatanya bagi meraihkan golongan remaja dan kanak-kanak. Daripada Aisyah katanya, ini hadis yang saya nukilkan tadi, yang pendek, ringkas, ni panjang dia. Dakhala Abu Bakrin wa indi jariyatani min jawari al-ansari tughanniyani bima taqawalatil ansaru yauma bu'ats. Qalas wa laysata bimughanniyatain. Faqala Abu Bakrin amazamiru syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zalika fi yaumi Aid. Lalu Nabi tegur lepas tu dengan kata-kata di bawah. Jadi Abu Bakar masuk. Ketika itu di sisiku ada dua orang jariyah. Ni kata Aisyah. Daripada kalangan Ansar. Kedua-duanya menyanyi lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang Ansar dalam perang Bu'ats. Kata Aisyah, kedua jariyah itu bukan penyanyi pun. Bukan penyanyi maknanya secara apa? Tiba-tiba je lah. Raikan. Jadi kata Abu Bakar, jadi maknanya apa? Di sini adakah menghalalkan kerjaya penyanyi? Tak. Sikit pun tak. Sebab tu banyak kata-kata imam, antara imam-imam lah. Siapa yang ada perempuan, simpan perempuan menyanyi, apa dia? Tak boleh nikah, tak boleh apa, sebab nanti dia akan menyebabkan orang tu hina dan sebagainya, macam-macam lah kata-kata mencela golongan-golongan yang kerja menyanyi ni. Jadi kata Abu Bakar, apakah ada seluruh syaitan di rumah Rasulullah? Tengok tegas dia ni. Lalu kata Nabi SAW, padahal kejadian tersebut berlaku pada hari raya. Ingat, kejadian itu berlaku pada hari raya, dan ini bukan penyanyi, bahkan yang menyanyi siapa? Budak kecil je. Kau orang dewasa pun. Jariyah. Dan berlaku pula pada hari raya. Maknanya punya berbanding dengan yang berlaku hari ni, bukan hari raya, bukan budak kecil, bahkan kejayanya penyanyi. Kena dengan hadis ni? Tak kena langsung. Dan jadi ramai yang gunakan hadis ni untuk menghalalkan hal tersebut. Salah sama sekali, jauh sekali. Tak. Jadi Nabi kata kepada Abu Bakar apa? Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin aidan wa hadza aiduna. Wahai Abu Bakar, ini sesungguhnya setiap kaum tu ada perayaan masing-masing. Maka perayaan kita adalah ketika ini, hari berhibur, biarlah sekadar hiburan begini, tak ada masalah. Jadi itu tentang Yaum Aid, hari raya ni. Baik. Jadi kita tengok huraian seterusnya. Jadi bulan Syawal adalah bulan yang sungguh istimewa. Setelah Ramadan datangnya bulan yang disebut Syawal. Kedatangannya menyusul selepas kaum muslimin menempuh ibadat yang besar, iaitu puasa. Tempoh sebulan menjalani tarbiyah intensif menerusi madrasah Ramadan. Jadi Allah ni telah mewajibkan kita untuk ikuti madrasah pada bulan Ramadan ni. Iaitu dengan kita solat, puasa, qiyam, hidupkan malam, bersedekah dan terus bertilawah, baca Quran. Tujuan yang utama adalah untuk apa dia? La'allakum tattaqun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itulah tujuan utama dalam semua ni. Semua aktiviti ni yang kita buat ni bukanlah dia punya matlamat utama. Solat, puasa ni. Tujuan solat, puasa, sedekah dan sebagainya untuk apa? Membina ketakwaan dalam jiwa manusia. Jadi apakah kesannya
tergambarkah selepas itu ciri-ciri manusia muttaqin pada peribadi setiap Muslim? Apakah hubungan seharian dengan Allah semakin bertambah kukuh? Apakah hubungan seharian sama manusia terjalin erat dalam rangka mentaati perintah Allah dan mencari keredaannya? Sesungguhnya segala gambaran penghayatan Islam selepas Ramadan adalah bukti kesyukuran seorang hamba atas segala nikmat kurniaan Allah kepadanya. Jadi sebab itu tanda syukur antaranya perlu dizahirkan pada ni raya ni. Cuba tengok dalam surah 2 ayat 185. Dua 185. Jadi setelah menjalani Ramadan ni, Allah tutup dengan apa? Jadi dalam ayat ni ada cerita tentang 2 bulan. Satu Ramadan ni sampai sini. Dan satu lagi Syawal. Ni Syawal. Jadi dari sini walitu kemilul iddah. Dan hendaklah apa dia? Kamu menyempurnakan iddah, iaitu bilangan puasa 30 hari. Sempurnakan iddah bilangan puasa. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu membesarkan atau mengagungkan Allah dengan takbir ketika raya nanti. Ala ma hadakum, di atas apa yang Allah telah berikan, iaitu petunjuk yang Allah telah berikan kepada kamu. Wa la'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur. Inilah bentuk penzahiran kesyukuran kita pada bulan Ramadan ni ada 2. Pertama takbir lah. Takbir ni dia ada takbir apa? Mutlak, muqayyad. Kalau Aidilfitri ni mutlak lah lebihnya, iaitu nanti lepas kita masuk maghrib kan, lepas terbenam matahari tu dah masuk raya dah. Ketika tu dah boleh takbir dah. Maghrib tu dah boleh takbir sampailah bila berakhir takbir? Sebelum khutbah. Kira takbir kita sendirilah kan. Sampailah imam mula solat. Imam solat dah habislah takbir. Dia sampai hari ni kan. Tasyrik tu. Jadi untuk Aidilfitri lebih ringkas. Jadi mula takbir daripada situ sampailah solat dimulakan lah. Dan dalam ayat ni kan, walitukmilul iddah ni maksud dia apa? Sempurnakan puasa, antaranya puasa Syawal tu. Jadi supaya kita dapat iddah puasa kita cukup haul setahun. Sebab puasa Ramadan digandakan berapa? Satu hari 10. Kan? Jadi kalau puasa Ramadan 10 kali dengan 30, 300 hari. Menyamai 300 hari. Kemudian puasa Syawal 6 hari, 6 tu 10 lagi. Maknanya kali lagi 10, 60, 6 kali 10 jadi 60. Jadi campurkan 360, cukup setahun dalam kalender Qamariah. Kalender Islam ada 360 tahun. 360 hari. Jadi dengan puasa 6 untuk mencukupkan puasa setahun bagi orang-orang yang puasa pada Ramadan tu. Itu tujuan dia. Itulah maksudnya tanda kesyukuran antaranya dengan bertakbir dan melakukan ibadah ketika raya tersebutlah, perayaan tu. Baik. Golongan yang tekun beribadah di sepanjang bulan Ramadan dan menghayati dengan iman dan ihtisab dapat memahami dan merasai betapa besarnya makna hidayah dan betapa agungnya nikmat iman dan Islam. Ini Allah gambarkan pada kenyataan ahli syurga. Ketika dia dapat nikmat di dunia ni, dia agungkan ni, dan di syurga nanti dia akan sebut hal tersebut sebagai tanda syukur dia. Sebab apa yang Allah buat, Allah beri kepada kita ni, sebenarnya ni adalah satu jalan untuk apa? Meraih rahmat dan syurga Allah. Dalam surah 7 ayat 43. Kata ahli syurga dalam ni, bahagian di kedua ni,
Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Jadi mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk kepada jalan ini, iaitu syurga ni. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kami tidak akan dapat petunjuk ni kalaulah tidak kerana apa? Allah beri kami petunjuk. Jadi ini kata-kata bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Dalam surah 39 ayat 66, maka sebab itulah hendaklah kita buat tanda syukur ni, taat kepada Allah, beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Dalam ayat ni Allah kata apa? Balillah, bahkan Allah lah, fa'bud, maka hendaklah kamu mengabdikan diri kepadanya semata-mata. Wa kum minasyakirin, dan jadilah daripada kalangan orang-orang yang syukur. Sebab itulah ni syukur ni maknanya bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan perbuatan taat, ibadah kepada Allah. Itu istilah yang disebut, Ustaz dah pernah bagi tahu kan tentang makna syukur ni. Apa makna syukur? Iktiraf. Iktirafu nikmah bin nikmah. Mengiktiraf nikmat Allah. Kita akui ini semuanya nikmat Allah, bukan sebab kita ke dan sebagainya, semuanya pemberian daripada Allah. Dan juga wal qiyamu bil khidmah, kan. Dan juga membangunkan, iaitu khidmat kita sebagai hamba kepada Allah. Dan menjalankan perintah-perintah Allah, mentaati dia. Iaitu dengan apa? Mengajak manusia ni kepada mentaati Allah. Sebagaimana ada dalam surah 3. Ini dalam surah ni, dalil dia ni kita tengok selari dah dengan surah yang kita buat ni, 39 ayat 66. Surah 3 ayat 104. Ini maksudnya wal qiyamu bil khidmah, menjadi umat yang mengajak manusia kepada Quran. Surah 3 104 ni. Kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah kamu semua menjadi satu umat yang mengajak manusia kepada al-khair. Iaitu apa al-khair? Ittiba'ul Quran, mengikut Quran. Yad'una ila ittiba'il Quran. Semua kita kena bekerjasama dalam hal ni. Iaitu apa dia? Nak bangunkan ni, jadi berkhidmat ni. Yad'u na ila al-khair. Jadi al-khair ni maknanya ila apa? Ittiba' al-Quran. Kita semua kena usaha untuk ni. Ni tanda orang tu betul-betul beribadah kepada Allah. Tanda orang tu betul-betul syukur kepada Allah. Sebab permulaan tadi kenapa kita rayakan ni? Apa punca adanya Aidilfitri dan Ramadan ni? Kerana turunnya Quran. Bersyukur dengan pemberian Allah anugerah besar, iaitu Quran ni.
dengan kita jalan ke agenda yang ada dalam Quran. Sebab tu wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh manusia untuk ma'ruf, tauhid kepada Allah, dan mencegah daripada manusia hidup dengan tujuan yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia kepada apa? Ma'ruf, mencintai kehidupan akhirat, dan mencegah manusia daripada apa? Mencintai dunia. Itu. Jadi wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Inilah orang yang sebut tadi, alhamdulillahillazi hadana lihaza, surah 7 ayat. Ni boleh jadi golongan apa ni? Muflihun. Muflihun. Dia akan sebut dalam syurga nanti apa? Surah 7 ayat 43. Kerana dulu mereka ni benar-benar ikut petunjuk Allah. Baik. Jadi justru itu kedatangan Syawal disambut dengan laungan takbir dan tahmid. Sebab itu kita kena menzahirkan, membesarkan Allah dengan apa? Bertakbir, Allahu Akbar, dan tahmid, memuji-muji Allah. Dalam perintah dalam surah Al-Baqarah yang kita baca, walitukmilul iddata walitukabbirullaha. Kenapa kita kena tukabbirullah? Alama hadakum. Sebab Allah beri petunjuk. Sebab petunjuk Allah, bukan sebab yang lain. Jadi laungan ini cetusan daripada hati yang suci, hati yang menginsafi betapa besarnya anugerah Allah kepadanya. Takbir, tahmid, tasbih dan istighfar adalah ungkapan Rabbani. Jadi ia merupakan lafaz yang bergetar daripada jiwa yang bersyukur, jiwa yang dapat merasai kemanisan iman dan menikmati kelazatan taat kepadanya. Jadi bagi yalah. Sebab itulah bukti dia apa? Bukti dia, tengok macam mana cara dia raikan raya tu nanti. Tengok dia raya macam mana. Kalau dia takbir, dia raikan dengan perayaan ni sampai apa? Menedak aurat, kan? Melanggar syariat, batasan, bergembira yang luar batasan, maka hati dia bukanlah hati yang memahami apa makna takbir yang dimaksudkan ni. Sebab tu daripada manakala golongan yang kecundang dan gagal dalam latihannya, gagal membebaskan diri daripada pengaruh hawa nafsu yang menguasai diri, maka ia ikut serta menzahirkan rasa gembiranya. Ni misalkan ni. Jadi turut gembira juga, sama kan? Semua orang gembira. Yang tak puasa pun nanti gembira juga, silap. Jadi tetapi menerusi gambaran yang pelik dan berlawanan sama sekali. Sama-sama akan gembira, tapi gambaran dia kita boleh lihat pelik. Ia menyambutnya dengan apa? Pelbagai bentuk pesta, hiburan, muzik, nyanyian yang melampaui batas ni. Yang bukan macam hadis tadi tu lain. Jadi ia beroleh kepuasan dengan segala macam aktiviti membazir yang didalangi syaitan. Daripada Anas bin Malik katanya, Nabi SAW bersabda, sautani mal'unani fid dunya wal akhirah. Dua suara yang dilaknat di dunia dan akhirat. Mizmarun 'inda ni'matin wa rannatun 'inda musibati. Iaitu apa dia? Bunyi muzik ketika dapat nikmat dan suara meratap ketika ditimpa musibah. Ni dua suara yang akan dilaknat di dunia dan akhirat. Baik, sekarang ni kita nak bincang secara ringkasnya bagaimana sepatutnya golongan yang bersyukur menyambut Syawal. Cuba kita tengok beberapa hadis lah. Yang ni ada poin-poin dia sebenarnya yang Ustaz buat ni. Pertama, kita kena apa? Bertakbir. Sunnah sebelum solat Aid ni, 3 perkara lah antaranya. Takbir. Sunnahkan kita untuk takbir. Tadi Allah kata walitukabbirullah. Jadi pagi tu selepas ni kita banyakkan takbir kepada Allah. Jangan pula tengok TV ke, kan? Kita takbir dan banyak zikir kepada Allah teruskan. Jadi bermula tenggelam matahari di malam Aid tu, itu waktu maghrib tu, dan berakhir hingga imam mula solat. Kemudian pagi itu apa? Mandi berwangian, pakai pakaian yang terbaik. Ini adalah Nabi sunnahkan. Bagi yang tak ada, suruh berikan dia pakaian yang baik kan untuk dia pakai.
Dan disunahkan untuk kita makan makanan sebelum keluar masjid. Sebab ni hari apa? Hari makan, hari minum. Cuma Ustaz malam raya tu kan ada tuntutan apa? Bangun malam. Tak tidur. Macam Macam yalah, malam yang kena bangun malam juga kan malam. boleh. Cuma tuntutan juga ada Hidupkan malam. seperti biasalah. Bangun malam boleh, bangun malam juga, kiam juga. Teruskan. Jangan terus habis je terus. Tak tidur dah. Tak, sepatutnya gembira kan, dia tak sabar ni. Jadinya pagi tu yang ini kena buat lah ni. Ini perkara, 3 perkara yang diringkas dalam ni. Kita tengok dalam nota ustaz ni. Jadi takbir ni dia ada yang berdapat ni mustahab lah. Ada yang berdapat hukum dia wajib. Ada juga kata tak ada syariat. Ada yang berdapat mustahab. Kalau tengok dalam ni. Tapi yang dalam berdasarkan hadis-hadis ni para sahabat ni dia takbir lah pada pagi tu, pada raya tersebut lah, pada malam dan sebagainya. Tapi kalau kita ada tak buat kan, takbir rumah ke rumah kan dan sebagainya tu kan. Kalau kampung-kampung, boleh lah. Waktunya malam lah. Apa, tengoklah macam mana dia punya cara dia. Jadi kita nak bagi, kadang-kadang datang itu satu adat kan. Itu adat yang ikut syariat ke tak? Kalau ikut, bukan maknanya itu wajib buat. Yang kata tak buat tu rasa tak ni pula. Daripada saya itulah, boleh tengoklah fatwa nantilah. Nak silaturahim jiran-jiran nak hidupkan malam tu lah. Jadi kalau dulu kat Johor dia buat tu saya. Ada kan? Sebab itu kadang-kadang dia macam ni. Dia ada dua keadaan. Satu okey kan? Satu lagi kalau orang tu macam penduduk tu, bila tak buat nanti dia takut dia kena cemuh pula. Hanya dia terpaksa, dia susahkan orang. Jiran tu dia makanan pun tak ada ni. Tapi dia terpaksa keluarkan hidangan juga. Ini satu benda yang memaksa kan. Seolah agama ni jadi satu benda yang menyusahkan. Bukan itu. Sebab tu dia bukan sunnah pun. Tapi lah kita hidupkan keluarga kita tu, terus bangun, kiam juga masa malam tu. Itu je, tak ada masalah pun. Jadi jangan sampai contohlah macam orang kematian juga. Kan orang kematian ni sepatutnya yang bagi makan siapa? Jiran-jiran dia datang lagi, kan? Sepatutnya teruskan bersedekah daripada orang susah tu. Datang bukannya kita datang kat situ nak takbir nak makan bukan. Ini biasa datang tunggu makanan ni nak takbir ni. Tu rajin datang pergi rumah. Saya tahulah. Betul tak? Tu nak dapat duit raya dan sebagainya. Ini bukan ajaran orang Islam bukan. Tak boleh macam tu. Jadi dan terpaksa orang ni kan buka rumah dia. Kalau tak nanti kena macam mana pula nanti. Jadi kadang-kadang hal itu bukan sebenarnya lah. Sebab tu bila kita ni lari daripada sunnah je, dia akan jadi lain. Agama jadi pelik sikit. Sedangkan agama ni dia gembirakan orang. Baiklah. Jadi bukanlah sunnah. Tapi kalau orang tu nak jemput takbir rumah saya ke, itu pada saya, pendapat saya tak ada masalah. Saya dah jamu makan. Tujuan ni nak jamu makan kan. Nak buat takbir apa ke, jamu makan. Itu pada saya tak ada masalah. Atas dia punya. Tapi kalau dah jadi adat tu, semua jiran memang kadang-kadang lepas ni pergi rumah ni, lepas ni pergi rumah ni, lepas ni pergi rumah ni. Jadi dah macam kena tengok dululah keadaan dia. Kena timbangkan. Baik. Jadi takbir. Kemudian tadi antara sirah takbir ni ada banyak lah sirah dia. Ada yang berdapat sirah ni dia sifat dia umum. Macam sirah yang kita biasa kat Malaysia ni apa? Boleh juga. Kita ada tambahkan apa? Wahazamal ahzab kan? Semua tu kan?
Jadi itu pun dibolehkan sebenarnya. Mubah harus je. Secara umumnya. Dari segi riwayat saya tak pastilah yang tu. Yang ada yang ni ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Simple je. Sebenarnya. Kalau tengok dekat Mekah ada tak yang macam kita orang Melayu buat? Tak ada, lain kan? Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Lepas tu ulang balik yang tu je. Kan? Tapi kita ada tambah kan yang panjang sikit. Lepas tu bunyi sedih pula. Walau karihal kafirun. Tapi jangan sedih lah, biar gembira sebenarnya. Sebab sifat Ramadan ni farhan, dia gembira, dia bukan sedih-sedih. Dia kena gembira. Antara sirah lain ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Mudah ulang balik. Sebab tu kadang-kadang sebenarnya dia benda simple je. Tapi ada orang dia takut nak takbir. Sebab apa? Takbir tu jadi panjang. Dia kena hafal skrip yang tak hafal tu. Sebenarnya takbir ni pun tak ada masalah. Tapi bila kita takbir macam ni, orang kita rasa pelik kan? Ini salah ni takbir. Padahal ini dalam sirah yang dibaca oleh Nabi dan sahabat. Jadi kita kena tahulah benda ni. Kena tahulah benda ni. Simple macam ni pun tak ada masalah takbir. Baik. Kemudian mandi berwangi-wangi. Kata Nabi SAW, ya ghatasilu yaumal fitri. Kana Rasulullah SAW, ya ghatasilu yaumal fitr. Nabi mandi berwangi-wangi. Nabi pakai budah hijau, baju ni yang jarang dia pakai dalam hadis ni. Tapi untuk wanita, jadi pada Aid ni wanita digalakkan untuk pergi masjid, bukan duduk rumah. Digalakkan sama-sama keluar untuk raikan, tapi apa? Jangan memakai wangi-wangian dan sebagainya lah. Dan disunahkan ketiga menjamah makanan. Kana Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta yakulat tamarat. Nabi SAW tidak keluar rumah pada pagi Aidil Fitri sehinggalah bagi dia makan beberapa biji kurma. Nampak? Jadi kita sunnah untuk makan dulu, baru pergi solat raya. Terbalik dengan Aidil Adha. Itu tak sunnah makan. Lepas selesai baru makan. Jadi seterusnya perjalanan, sunnah yang kedua, yang seterusnya sunnah ketika menuju ke tempat solat. Jadi berjalan kaki ke masjid dan kaum wanita digalakkan untuk sertai lah. Itu tadi. Jadi jalan kaki. Jadi parking kereta jauh sikit, jalan kaki. Takbir. Tabkir ni maknanya apa? Bukrah. Itu segera awal-awal pergi masjid. Jangan tangguh-tangguh sampai last minute. Tabkir iaitu bersegera menuju ke masjid. Siap awal-awal. Ada orang dia tahu solat raya pukul berapa? 8.30. 8.30 dia muncul. Sepatutnya awal-awal. Sebab apa nak takbir ramai-ramai sambil jalan tu? Jadi takbir semasa perjalanan ke masjid. Jumpa je. Ini memang jarang nak buat ni. Kita segan nak buat sebab tak biasa buat. Kalau orang tengok pelik pula. Jalan tu, tengah jalan tu tengok orang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Ada Haji belum ada? Selalunya orang senyap je kat luar-luar ni pakai motor semua. Masuk masjid, tunggu giliran nak takbir. Sepatutnya tak. Masa kat luar ni dah takbir semua dah. Sebab seronok. Tapi bila tak buat, itulah jadi apa? Dia jadi janggal. Sedangkan ini sepatutnya apa? Benda yang tabiat, biasa. Dan sunnah lagi yang keempat ni apa? Solat di kawasan terbuka. Kawasan lapang Nabi. Sedangkan Nabi dulu ada masjid Nawawi yang afdal nak solat dalam dia, tapi Nabi tetap solat kat luar. Jadi cari. Kecuali bila ada ilatlah sebab-sebabnya. Baik. Yang menyebabkan kita terpaksa solat dalam masjid. Yang seterusnya solat Aid ni, iaitu dari segi bilangan rakaat dia, iaitu 2. Waktu solat dia, selepas, cuba tengok dalam hadis tu. Okay, kita tengok sikit apa yang kita bincang tadi. Yang pertama, berjalan kaki.
dalam hadis Nabi SAW, kana Rasulullah SAW yakhruju ilal aidi masyian wa yarji'u masyian. Nabi berjalan keluar kaki ke tempat solat dengan berjalan kaki dan kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Seterusnya tabkir ni sebut tadi, tabkir bersegera, berawal-awal. Daripada perkataan bukrah ni pagi, awal-awal pagi. Jadi berawal-awal menuju ke masjid. Kana Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ila al musalli fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-solah. Jadi Nabi SAW keluar pada Aidilfitri dan Aidil Adha ke musola, iaitu tempat solat. Amalan pertama baginda mulai ialah Nabi solat ketika sampai baik di tempat solat tersebut. Jadi tabkir ni maknanya apa? Bersegera, awal-awal siap. Dan takbir semasa perjalanan menuju ke masjid. Kemudian solat di padang. Mungkin sebab kita pun tak banyak padang kot Yalah. Kemudian solat hari raya itu bilangan rakaat dia kata Ibnu Abbas, syahidtu solat fitri ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fa kulluhum yusalliha qabla al-khutbah summa yaktub. Jadi aku pernah solat Aidilfitri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kesemua mereka solat Aidilfitri sebelum khutbah. Jadi satu lagi, tak ada qomat ataupun azan ke, tak ada sebelum nak mula solat ni ada qomat pula. Allahu Akbar, tak ada. Tak ada qomat pun. Terus selepas solat barulah khutbah. Yang ada tu solat tu jamiah. Dia nak bagi tahulah pengumuman lah. As-solatu jamiah, solat jemaah. Pengumuman tak ada masalah lah. Baik, waktu solat. Okey. Jadi waktu solat untuk Aidilfitri, dia syariat, dia sunnah untuk dilewatkan sebenarnya. Sebab nak bagi peluang kepada orang bayar zakat fitrah sepatutnya. Tak boleh gopoh-gopoh. Solat Aidilfitri sepatutnya dilewatkan untuk apa? Orang nak bayar zakat pagi. Dan afdal zakat pun pagi itulah. Paling afdal sekali kan waktunya. Manakala solat Aidil Adha barulah dilewatkan. Dicepatkan. Dicepatkan. Kemudian solat Aid dilakukan tanpa azan dan iqamah. Okey, jadi segi cara solat dia takbir lah. 2 rakaat lah takbir. Takbiratul ihram, iaitu takbir penghormatan pertama. Kemudian kita baca 7 kali selepas tu. Selepas takbir yang dalam solat punya, baru kita baca 7 kali. Kemudian takbir yang rakaat kedua disebut takbir al-intiqal. Ni takbiratul intiqal ni rakaat kedua takbir pertama tu. Allahu Akbar. Kemudian baca takbir 5 kali. Dan antara surah yang Nabi suka baca 2 surah. Pertama surah Qaf, rakaat pertama. Rakaat kedua surah Al-Qamar. Nabi suka baca. Kalau yang ada lagi sunnah juga, Nabi baca juga 2 surah. Tu ringan sikit. Surah apa? Surah Al-A'la dengan surah Al-Ghasyiyah. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Jadi ramai yang pilih yang mana? Tapi Nabi baca 2 surah ni, Qaf dengan Al-Qamar. Dan yang ketiga mendengar, yang seterusnya mendengar khutbah. Jadi khutbah ni dia bukanlah wajib, dia sunat. Dia bukan wajib, tapi dia suruh. Sama juga dengan solat raya ni, tapi sunat yang dituntut, sunat muakkad.
Jadi sebab tu Nabi dalam hadis ni Nabi sebut tentang khutbah, inna nakhtub, sesungguhnya kami berkhutbah. Faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis wa man ahabba an yadhhaba falyadhhab. Kami akan menyampaikan khutbah. Siapa yang suka hendak terus duduk mendengar khutbah dipersilakan. Siapa yang nak keluar mungkin ia boleh keluar, mungkin ada urusan yang lain kan. Dan yang kelima bersedekah. Inilah hadis ketika Nabi bersama Bilal lah, mengajak kepada kaum wanita untuk bersedekah. Baik, kemudian setelah tu perjalanan pulang. Ni 5 tadilah tentang solat ketika tu. Seterusnya setelah solat ni, iaitu pulang dengan memilih jalan yang berbeza. Antara hikmah dia supaya apa? Dapat jumpa dan bagi apa? Ucap tahniah ni kepada ramai orang yang kenal, jumpa, bagi salam dan sebagainya. Lagi ramai boleh jumpa orang. Ucapan tu macam mana Ustaz? Jadi ucapan tu ringkas sekali kita nak ucap apa? Taqabbalallah minna wa minkum lah ni. Minna ataupun minni lah, kalau kita seorang lah. Minna wa minkum. Jawab ni. Jawab. Bila orang ucapan ni. Minna wa minkum pun boleh juga. Minna wa minkum. Taqabbal pun boleh. Boleh juga. Boleh tambah ni. Biasanya kullu amin. Kullu am wa antum. Bi khair. Ada juga banyak tambahan di antara ni. Apa dia kita tambah tengah ni? Apa dia? Apa? Apa ayat dia? Lepas dia minal banyak lagi ya, lapan-lapan yang lain lah. Ni. Semoga apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Dan Allah menjadikan kita, kami dan kamu, termasuk daripada orang-orang yang aidin, kembali kepada fitrah. Wal fa'izin, orang-orang yang beroleh kejayaan. Wal makbulin, orang-orang yang diterima amalannya. Boleh tambah. Dan baru maksudnya ni, kullu amin wa antum, dan semoga sepanjang tahun ni sampai jumpa Ramadan tahun depan, semuanya berada dalam kebaikan. Sebab apa? Inilah sebab ni malam Lailatul Qadar, malam penentuan kita untuk apa? Takdir kita setahun akan datang.
Sebab tu kita banyak harap-harap kita doa yang baik-baik supaya apa, tahun datang ni sampai Ramadan depan kita harap tahun tu tahun semua baik. Kita terlepas, kita kurang dosa, kita dapat buat kebaikan yang banyak dalam tahun tu. Kita nak macam tu. Sebab itulah di sini doa dia, semoga apa, kullu am ni bersepanjang tahun kita nanti ni sampai kepada Lailatul Qadar yang tahun seterusnya, kan? Takdir kita semuanya baik. Sebab tu malam Lailatul Qadar kita harapkan, kita doa yang baik-baik ni. Kita nak supaya apa? Takdir kita setahun datang dalam keadaan baik. Ini antara doa yang kita boleh baca. Cuba baca. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah terima amalan kami dan kamu, dan Allah menjadikan kami dan kamu daripada kalangan orang-orang yang kembali kepada fitrah, dan orang-orang yang beroleh kejayaan serta orang-orang yang diterima amalannya. Inilah tahniah, ucapan tahniah yang boleh kita ucapkan kepada siapa saja yang jumpa. Nak jawab dia macam mana? Walakum boleh, kan? Walakum, walaka bimislih ke? Ucap macam tu. Jadi bermulanya puasa 6. Jadi puasa 6 ni yang paling awal kita boleh buat puasa 6 apa? Hari raya kedua, tak boleh haram. Hari yang pertama tu tak boleh. Hari raya yang kedua itu paling awal. Kita tengok di sini sifirnya lah. Dalam hadis Nabi sebut, man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri kana tamamas sanah. Siapa yang solat sittata ayyam, 6 hari sesudah hari raya pertama tu, kana tamamas sanah, maka ia mencukupi setahun. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang datang dengan membuat satu kebaikan, maka dia akan dapat 10 kali ganda pahala. Sebab tu berdasarkan hadis di atas, maka berpuasa selama sebulan itu dikira bersamaan dengan 10 bulan. Jadi 10 bulan. Jadi 30 hari kali dengan 10 dapat 300 hari. 300 hari ni. Manakala 6 hari itu bersama dengan 2 bulan, iaitu 10 hari. 10 ganda pahala dikalikan dengan 6 hari dapat 60 hari. Jadi daripada 300 hari tadi tambah dengan 60 hari menyamai 360 hari. Maka ini dianggap kita ni orang itu berpuasa selama setahun. Jadi selang-selang, yang penting dalam bulan Syawal. Jangan pula bulan lain. Dalam bulan Syawal. Okey. Ni Nabi dalam hadis yang lain dijelaskan ni. Man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal. Sittan min Syawal. Bulan lain tak boleh. Tak jadi dah. 6 hari dalam bulan Syawal saja. Pastikanlah kalau nak buat selang-seli tu, pastikan apa, hari yang terakhir tu berlaku siap sebelum Syawal lah. Jadi kana kasiyamid dahr. Seolah-olah dia berpuasa selama setahun. Subhanallah. Ini satu nikmat daripada Allah kepada hamba-hamba yang bertakwa pada bulan-bulan yang Allah muliakan ni lah, bulan-bulan Ramadan sehinggalah seterusnya. Jadi tujuan utamanya sebenarnya adalah yang kita masih lagi dalam Ramadan ni. Masih ada baki hari lagi 2 hari kan, lebih kurang. Dan dah 29 lagi, kemungkinan juga boleh jadi Lailatul Qadar juga. Kita kena sampai 30 hari, jangan tinggalkan. Siapa yang iktikaf, teruskan iktikaf. Siapa yang bangun, terus bangun tarawih dan sebagainya. Dan teruskan juga, mudah-mudahan apa yang kita dulunya, Ramadan ni kita dah banyak tinggalkan dah, kejahatan yang banyak kita dah tinggalkan, maka mudah-mudahan
kita dapat terus kekal dengan dia, dan kebaikan yang kita mampu buat Ramadan ni dapat terus kekal untuk kita buat selepas ni, selepas keluar Ramadan ni. Dan itulah tujuan Ramadan ni, untuk membina takwa kepada kita. Sebab tu Nabi antara juga atau menambahkan rasa kecintaan Allah kepada hamba dia. Ramadan ni bagi siapa yang betul-betul sungguh-sungguh Ramadan ni, sebenarnya dia sedang apa? Mudah-mudahan Allah bertambah cinta kepada dia lah. Dan dalam satu hadis Allah sebut dia 3 golongan yang Allah suka, Allah cintai. Innallaha yuhibbu ada. Sekejap. Buat dalam bahis lah, senang boleh share. Golongan yang Allah suka, kita tengok. Tengok daripada hadis Sa'id bin Abi Waqqas. Kata Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbul abdat taqiyya, mencintai hamba yang bertakwa. Iaitu apa takwa ni? Ikut perintah Allah, tinggal larangan Allah. Itu paling ringkas. Ikut segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah daripada sekecil-kecilnya. Jadi ini takwa. Kerana apa? Takutkan azab Allah. Kerana takutkan azab Allah. Wal ghaniyah, dan juga yang kaya jiwa. Apa dia kaya? Iaitu apa? Suka. Kaya ni maksudkan ni bukan kaya harta ni semata-mata. Tak. Nabi kata dalam hadis lain, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Iaitu macam Nabi ni pemurah dalam hal kebaikan. Ni dia pemurah dalam hal kebaikan ni kepada orang lain. Suka dalam hal membantu orang lain, bersedekah. Dalam nakkan orang lain juga dapat kebaikan, macam mana dia suka kebaikan. Itu orang yang kaya jiwa dia. Dan yang terakhir, wal khafiyah. Khafiyah ni tersembunyi amalan dia. Ini yang paling penting sekali, penutup ni. Sebab itulah pada bulan Ramadan ni kan, sembunyikanlah amalan kita lah. Kadang-kadang tu kita pergi je masjid tadi kan, pagi pukul 3 pagi. Dia update 3 pagi tu. Dia update 3 pagi tu, saya dah sampai masjid ni. Kan? Sekali pertama tak apa nak buat galakan orang, dia pergi, aku kena pergilah. Tapi kalau setiap rasa buat macam tu, kita elakkan. Sebab ini boleh menghapuskan kita punya keikhlasan dan amalan kita terimbang. Jadi ini Allah suka golongan yang hamba dia macam ni. 3 ini boleh kita dapat bila? Dapat pada bulan Ramadan. 3 ada ni. Ramadan ni bulan untuk bina takwa, bulan untuk kita sedekah, bulan juga untuk kita amalan puasa ni apa? Antara kita dengan Allah semata-mata. Sebab itu mudah-mudahan kita menjadi termasuk golongan yang ada 3 sifat ini. Inilah golongan yang siapa? Yang Allah cintai. Dan lebih penting untuk kita memerhatikan bagaimana Allah cintai kita berbanding daripada kita cintai Allah. Ramai fikir macam mana dia nak cinta Allah kan. Jadi dia buat syok sendiri. Sekarang dia kena fikir, dia buat ni Allah cinta dia tak? Kita buat benda ni menyebabkan Allah cinta kita ke tidak? Itu lebih besar ni daripada kita cari jalan macam mana kita nak cintai Allah. Kita buat satu supaya saya harap dengan saya buat ni Allah bertambah cinta Allah kepada kita. Itu lebih besar. Sebab itulah kita doa pada Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbik. Dalam doa tu kita tengok ada doa daripada hadis Nabi ni. Ini
as'aluka hubbak. Dalam hadisnya kita tengok daripada Abu Darda. Ni antara doa Daud, Nabi Daud. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepada engkau rasa cinta kepada engkau. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta kepada siapa yang mencintai kerana engkau. Wal amala allazi yuballighuni hubbak, dan amalan yang ni menyampaikan aku ni kecintaan engkau. Ni amalan yang kita buat menyampaikan Allah cinta kita. Ini yang kena fikirkan. Dan kerana itulah dengan Ramadan ni lah Ramadan ni Allah beri kita peluang untuk perbanyakkan amalan-amalan yang Allah sukalah. Kepada hamba yang Allah sukai kepada hamba-hambanya untuk lakukan. Baik, jadi saya rasa cukup. Inilah saya ringkasnya lah untuk perbincangan kita. Tajuk ni nanti saya bagi Aid ni. Mungkin dah tak ada kan nota ni, dulu saya pernah bagi kot. Tak ingat nanti bagi balik. Ni nota lama. Tajuk dia Baiklah, sampai sini dulu untuk kelas kita pada pagi ini. Jadi saya mohon maaf lah ada kekurangan sepanjang pertemuan kita dalam online ni ataupun fizikal ni, pada semua pelajar online dan sebagainya. Jazakumullah khairan kepada semua yang ikuti kelas ni. Jadi semoga Allah terima amalan kita sepanjang Ramadan ni dan meneruskan memberikan kita ni ketakwaan keluar daripada Ramadan. Dan Allah sampaikan kita Ramadan pada yang akan datang insya-Allah. Qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al hadza jama'ana jamal marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.